Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang lucunya, pilihan raya PRK air kuning makin hari makin panas. Bukan saja makin panas, makin menghairankan. Ini apabila calon Perikatan Nasional yang sekarang ini tiba-tiba pula mengaku ada keturunan darah Cina. Bayangkan saudara-saudara sekalian, terlalu nak menang, terlalu terdesak nak memancing undi, terlalu nak mahu sangat mendapatkan undi, atau dengan kata yang lebih kasar, takut kalah lah kan. Apabila dah terlalu takut kalah, apalagi politik yang berprinsip bertukar skrip. Jadi saudara-saudara, menghairankan apabila menurut laporan di Harapan Daily, dah main sentimen perkauman. Tiba-tiba dakwa ada keturunan darah Cina. Perikatan Nasional PN menerusi kampanyenya sering mengeksploitasi isu perkauman, termasuk menjadikan isu ladang babi di air kuning sebagai senjata politik. Tetapi amat ironi apabila calon mereka Abdul Muhaimin Malik secara terbuka mengakui bahwa dia sendiri berasal daripada keturunan Cina. Setiausaha Amanah Perak Salman Saleh berkata, tindakan itu memperlihatkan wajah sebenar calon dan jentera Perikatan Nasional yang berkempen dua wajah, berubah mengikut pengundi, dan sanggup berkata apa sahaja untuk memancing undi. Jika benar mereka menghormati keharmonian kaum, maka kempen Perikatan Nasional PN sejak awal tidak akan dipenuhi dengan retorik perkauman dan politik kebencian. Pengakuan ini hanyalah cubaan untuk meraih undi Cina setelah menyadari penolakan semakin kuat, katanya dalam suatu kenyataan hari ini. Sebelum ini, sebuah portal berbahasa Inggris melaporkan Abdul Muhaimin mendakwa dia mempunyai darah Cina 80% dan darah Minangkabau 20%. Dia memberitahu media bahwa ibunya adalah orang Cina, tetapi dibesarkan oleh orang Melayu. Maka sebab itu, dia dan ibunya tidak boleh bercakap dalam bahasa Mandarin. Mengulas hal itu, Salman yang juga pengarah operasi Pakatan Harapan PH Air Kuning menyuruh pengundi agar menilai dengan bijak dan tidak terpedaya dengan calon yang menukar warna mengikut suasana. Beliau berpendapat tindakan calon Perikatan Nasional PN itu sebagai terdesak. Pada masa yang sama, jentera mereka terus meniup sentimen perkauman terhadap masyarakat bukan Melayu, termasuk dalam isu ladang babi, pemilikan tanah, dan sebagainya. Prinsip politik berprinsip tidak bertukar skrip hanya kerana takut kalah, ujarnya lagi. Menjadi persoalan netizen ialah apa sebab tiba-tiba calon Perikatan Nasional ini mengaku kononnya dia adalah berketurunan darah Cina. Tiba-tiba pula kan. Adakah sekadar nak meraih undi atau betul-betul mempunyai keturunan Cina? Yang menariknya, dia kata dia mempunyai darah Cina 80% dan darah Minangkabau 20%. Persoalan seterusnya ialah adakah pengakuan ini tidak membawa apa-apa makna dan hanya sekadar merugikan beliau? Dengan adanya pengakuan bahawa beliau berketurunan Cina, mungkinkah undi bukan bertambah tetapi makin berkurang? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini rahasia di sebalik ladang babi yang menjadi tunggangan pihak PAS calon Perikatan Nasional dalam PRK Air Kuning. Dipetik daripada page Friends Pakatan Harapan. Kata beliau, ladang babi siapa yang sebenarnya menyondol? Bau busuk ni memang pelik.
Kadang-kadang datang daripada ladang, kadang datang dari mulut. Tapi yang paling menyengat, bila datang dari hipokrasi politik. Kita sembang pasal ladang babi di Teluk Intan, dekat Tanjung Keramat. Ini perkampungan Melayu. Masjid tak jauh, tak sampai 3 kilometer. Rumah penduduk Melayu hanya 100 meter dari laluan masuk kandang. Ya, lokasi dia memang sensitif, kata Haslem. Tapi ini bukan ladang haram. Ladang ini dibuka secara sah. Sekitar tahun 2004, masa PAS, belum mimpi pun jadi kerajaan. Yang mula buka jalan, orang kampung sendiri, kata beliau. Sebab ladang ini wujud atas tanah yang dijual oleh orang Melayu sendiri kepada pengusaha Cina lepas ladang babi di Cuah, PD ditutup. Masa tu Exco negeri pun okey je. Lepas Datuk Azman Mahalan, YB Samsudin pun sambung projek. Penduduk UMNO Cawangan dah lama suarakan kebimbangan. Bau kuat, persekitaran tak selesa. Tapi pengusaha diberi amaran disuruh baiki. Dan mereka patuh. Ladang di-upgrade sistem mereka. Pakai teknologi moden. Maka pencemaran makin kurang dan diminimumkan. Sekarang, tak ada dah penduduk yang berdemo. Pencemaran minima. Jabatan Veteriner pun bagi kelulusan operasi. Tapi, bila nak PRK ni, PAS yang hilang tiba-tiba bawa keluar balik isu ini kononnya. Mereka hero. Tiba-tiba mereka jadi risau paling lantang. Kononnya ladang babi ini ancaman kepada akidah umat. Kononnya kerajaan sekarang tak peka. Tapi mereka lupa. Mereka dulu pun pernah jadi kerajaan. Exco di Perak lagi tu. Tapi mereka lupa buat lupa. Padahal, dulu masa dia dalam kerajaan tak pula dia bising. Tak pula dia arah tutup. Tak pula seekor babi pun diganggu. Malah Exco PAS masa itu, Razman Zakaria sendiri kata, kena jaga semua pihak. Pelabur dah melabur juta-juta. Bau babi, wah okey je. Tapi, bila hilang kuasa, baru nak melalap. Baru nak jadi pejuang kampung. Baru nak tunjuk konon peduli sangat pasal umat. Bukan isu ladang sebenarnya. Ini isu kuasa. Masa ada kuasa, semua diam. Bila dah hilang kuasa, semua benda nak dijadikan peluru. Orang kampung sendiri pun yang jual tanah. Lepas tu, kerajaan dulu pun bagi green light. Sekarang, bila ladang dah patuh undang-undang, dah tak ganggu sesiapa, tiba-tiba nak salahkan orang lain. Maaf cakap. Tapi kalau babi tu boleh bercakap, mungkin babi tu akan kata, apa agak-agaknya babi yang akan kata. Mungkin kata penulis, babi tu mungkin akan kata, aku babi kang hang yang babi, kata beliau. Penulis ini memang agak marah dengan kenyataan ini, apabila dalam satu sinar harian kata, tutup ladang babi haram ganggu penduduk air kuning. Dalam kenyataan di sinar harian. Tetapi Exco Perak baru-baru ini sudah menyatakan bahawa tiada ladang haram, tiada ladang babi haram seperti yang dinyatakan itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, ladang babi siapa sebenarnya yang menyondol? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.